Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jom kenali dulu siapa yang dekat dalam ni kan. Mesti semua orang nak tahu. Ni siapa? Ustazah ni ajar ni nama apa kan? Okey, sebenarnya Ustazah dekat dalam ni, Ustazah ingin menyampaikan ilmu untuk anak-anak murid Ustazah dekat rumah. Kan kita sekarang ni dalam gejala virus kan. So, sekolah kita terpaksa ditangguhkan. Jadi, Ustazah nak bantu anak-anak murid Ustazah ni belajar. Walaupun kita tak boleh pergi sekolah, tetap boleh belajar dalam Facebook. Okey, siapa Ustazah ni? Cakap banyak dari tadi kita tak kenal-kenal kan? Okey, sekejap. Nama Ustazah Siti Asma binti Muhammad Saleh. So, anak murid semua boleh panggil Ustazah Asma je. Okey, Ustazah berasal dari Kedah tau. Okey, kadang-kadang tu Ustazah cakap tu macam memang Ustazah tak boleh nak ubah bahasa kan. Okey, jadi harapnya anak-anak Ustazah ni fahamlah apa yang Ustazah sampaikan. Okey. Okey, yang pertama sekali Ustazah nak pesan, okey, sebelum kita mulakan kita punya pelajaran lah kan. Okey, Ustazah nak pesan dekat anak-anak murid Ustazah, okey, please take care diri, duduk dekat rumah, minum air masak banyak. Okey, sekarang pun Ustazah dalam dalam proses untuk nak sembuh juga daripada sesama, sebab Ustazah sesama, suara pun lain sikit kan. Okey, minum air masak banyak, jangan keluar rumah, jangan main dekat luar, bahaya sekarang ni kan virus kan. Okey, jadinya Ustazah harapkan semua dekat rumah tu sihat-sihat belaka, dan kalau kita ada tubuh badan yang sihat, jadi kita senang nak belajar, nak menimba ilmu. Okey, boleh faham? Okey, boleh Okey, sebelum kita nak mulakan belajar, sebelum kita nak mulakan belajar, kita kena buat apa dulu? Siapa tahu? Siapa tahu kita kena buat apa? Okey, yang pertama sekali kita kena baca doa sebelum belajar. Okey, siapa tahu doa sebelum belajar? Angkat tangan. Siapa tahu? Okey. Okey, kita baca doa dulu Ikut Ustazah tau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Itu adalah doa sebelum kita nak mulakan pelajaran kita. Okey. Jadinya Ustazah nak lepas ni anak-anak murid Ustazah sebelum nak belajar, pastikan kita baca doa dulu. Mana tahu dengan berkat kita baca doa tu, ilmu yang kita belajar tu mudah masuk, mudah kita faham kan. Okey. Jom kita mulakan. Okey, Ustazah nak ajar apa ni hari ni? Siapa tahu Ustazah nak ajar apa? Tak tahu? Tak tahu Okey, tak tahu. Kalau tak tahu, Ustazah bagi tahu. Okey, hari ni Ustazah nak ajar syarat-syarat sah solat. Apa? Ulang. Syarat-syarat sah solat. Okey, apa tu syarat-syarat sah solat? Okey, kita tengok Ustazah baca senaraikan apa itu syarat sah solat. Okey, yang pertama sekali, suci daripada hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, mestilah suci pakaian, tempat, anggota badan. Mestilah suci daripada najis yang tidak boleh dimaafkan. Itu sangat penting untuk kita nak menunaikan solat. Okey, seterusnya, yakin telah masuk waktu solat. Okey, kena yakin waktu solat yang kita nak solat tu. Tak boleh ikut suka je kita nak solat kan. Okey, seterusnya, menutup apa? Menutup aurat. Itu yang paling penting. Semua pentinglah yang Ustazah cakap ni kan. Mesti kena ikut. Mesti kena patuhi kita punya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah kan. Okey, seterusnya, menghadap ke arah kiblat. Okey, tak bolehlah kita sesuka hati je nak solat kiblat belah sini, tiba-tiba kita nak solat belah sini. Tak boleh Okey, sekarang Ustazah nak huraikan apa itu maksud-maksud yang Ustazah cakap tadi kan. Okey.
Sekarang Ustazah nak tulis bagi anak-anak murid Ustazah boleh nampak dengan jelas ataupun boleh salin dalam buku nota. Okey, nanti kalau apa-apa kita boleh tengok balik kan. Kalau Ustazah nanti kalau awak pergi sekolah, Ustazah dah boleh cerita. Ustazah boleh tanya, siapa tahu syarat sah solat? Awak dah boleh angkat tengok. Awak cakap, dah pernah belajar lah kat dalam Facebook ni, Ustazah semua ajar. Nampak tak? Itu pentingnya kita belajar dulu. Kita belajar awal. Walaupun kita tak sekolah, kita tetap dapat ilmu. Okey? Okey, yang pertama, saya tulis Okey. Syarat-syarat sah solat. Okey. Syarat-syarat sah solat ada berapa tadi Ustazah sebut? Siapa bilang tadi Ustazah sebut tadi ada berapa? Siapa fokus tadi yang Ustazah sebut tadi? Yang suci daripada hadas, suci tempat tinggal apa semua, menutup aurat lah apalah. Siapa ingat? Tak ingat lah tu. Tak fokus. Okey. Syarat-syarat sah solat yang Ustazah bagi tahu tadi ada berapa? 5. Ustazah yang silap. Sorry. 5 perkara. Ingat syarat-syarat sah solat ada 5 perkara. Yang pertama sekali, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, itu adalah syarat yang pertama. Awak faham tak? Suci daripada hadas kecil dengan hadas besar tu benda apa? Apa tu? Kan? Apa yang hadas kecil? Apa yang hadas besar tu? Okey, nak tahu tak? Okey, Ustazah bagi tahu Suci daripada hadas kecil dan hadas besar ni adalah sucikan badan kita daripada najis. Okey, contoh. Awak nak tahu tak? Okey, Ustazah bahagi Ustazah bahagikan. Okey. Sini hadas kecil dan sini hadas besar. Okey. Sebagai contoh, okey, Ustazah nak tekankan hadas kecil dahulu. Okey, hadas kecil seperti apa? Seperti apa? Siapa tahu? Najis. Maksudnya kalau najis ni, kalau tak faham juga, Ustazah terangkan terus najis ni macam apa? Macam air kencing. Ataupun apa? Berak. Itu adalah najis. Okey, tak kira lah najis manusia ke, najis haiwan ke, tetapi kalau macam najis haiwan yang diharamkan, contoh najis anjing ataupun najis babi kan, tu tak boleh itu najis yang tak boleh dimaafkan, memang tak boleh bawa dalam solat. Kalau basuh pun tak suci. Kenapa kalau kena najis anjing ataupun babi? Kita kena sama. Okey, tak apa. Yang tu kita belajar kemudian Okey, Ustazah nak terangkan dulu dekat sini. Najis tu maksudnya air kencing, berak kan. Macam contoh. Lagi apa lagi? Tai cicak, tai kucing, tai ayam. Itu adalah najis. Okey. Lagi apa lagi? Siapa tahu? Okey, lagi darah. Darah termasuk dalam hadas kecil. Okey. Lagi lepas darah apa lagi? Muntah. Muntah pun dikira najis tau. Tak boleh. Kalau awak lepas-lepas awak muntah tu, lepas tu awak pergi solat. Tak boleh. Tak sah solat awak. Kena basuh dahulu. Okey, kemudian
Nanah. Nanah pun tak boleh Okey. Itu adalah hadas kecil. Okey, kita tengok Hadas kecil seperti darah. Okey, contoh ustazah buat Okey, contoh ustazah sendiri kan. Okey, ustazah nak solat. Tapi sebelum ustazah solat tu, ustazah duduk kopek ni, duduk main mulut, duduk gitu tu. Tiba-tiba mulut ustazah ni berdarah tiba-tiba kan, ustazah tarik kan. Okey, berdarah. Masa tu ustazah nak solat dah pakai telekong dah, tiba-tiba ustazah duduk main-main mulut kan sampai berdarah. Lepas tu tapi ustazah tak sedar. Okey, lepas tu ustazah solat dah habis semua. Tiba-tiba baru ustazah sedar, mulut dah berdarah kan. Okey, jadinya siapa tahu solat yang ustazah buat tu sah ke tak? Sah ke tak solat yang ustazah tadi tu? Sebab mulut ustazah ada darah kan? Siapa tahu? Jawapan dia apa? Tak sah. Jadinya ustazah kena basuh dulu darah ustazah, darah dekat mulut ustazah apa semua. Dah basuh dah suci dah elok semua. Lepas tu ustazah kena sembahyang lagi sekali, kena solat lagi sekali sebab solat yang pertama tadi tidak sah solat. Okey, sebab apa? Sebab ada hadas kecil iaitu darah kat mulut ustazah. So tak boleh lah Okey, kemudian muntah. Okey, contoh macam ustazah cakap tadi kan. Okey, kamu awak demam tiba-tiba termuntah. Masa tu nak pergi solat, tiba-tiba termuntah. Lepas tu lepas muntah tu awak dah pergi solat cepat sebabnya waktu solat dah nak habis kan. Jadinya sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah solat sebabnya awak muntah. Muntah ni adalah najis atau hadas kecil. Tak boleh. Maksudnya awak kena basuh dulu, kena bersihkan semua dulu baru boleh. Macam sama juga macam nanah kan. Awak tahu nanah ni apa? Nanah ni maksudnya okey, contoh awak kaki awak berdarah kan, darah. Lepas tu tiba-tiba keluar nanah, keluar macam air nanah tu kan dekat kaki kan. So itu pun tak boleh. Itu pun termasuk dalam hadas kecil. Kena basuh dulu apa semua, dah suci, dah bersih baru boleh solat. Okey, itu adalah hadas kecil. Contoh macam ni, macam tahi cicak kan. Okey, tahi cicak pun sama juga. Awak dah solat. Lepas habis solat tu baru nampak ada tahi cicak lah dekat kaki. So macam mana? Boleh solat tak? Tak boleh. Tak sah lah solat awak sebab ada najis dekat kaki awak. Jadinya awak kena pergi suci dulu. Tapi satu je, awak tak perlu ambil wuduk lagi sekali. Maksudnya wuduk awak tu masih boleh awak sembahyang solat, tapi awak cuma yang bekas tahi cicak tu awak cuma cucikan saja. Lepas tu boleh solat, tak perlu ambil wuduk lagi sekali. Okey, itu adalah hadas kecil. Kemudian kita masuk hadas besar. Okey, siapa tahu hadas besar tu macam mana? Tadi kita belajar hadas kecil. Hadas kecil ni macam najis, darah, muntah, nanah. Kalau dah hadas besar macam mana? Okey. Kalau hadas besar, apa? Yang pertama keluar darah. Tadi darah, ni pun darah juga. Darah apa? Okey, darah haid. Dan apa? Dan nifas. Okey, itu yang pertama. Lagi yang kedua. Apa kedua? Keluar air mani. Okey. Ustazah bagi contoh untuk dua ni sahaja. Hadas besar ni dia berbeza sikit dengan hadas kecil. Hadas kecil ni maksudnya yang ringan lah kan. Contoh okey, najis. Najis awak boleh, kalau macam contoh tadi terkena tahi cicak kan. Jadi awak boleh basuh kemudian solat lagi. Okey, tetapi berbeza dengan hadas besar ni. Hadas besar ni iaitu keluar darah haid dan nifas. Okey, darah haid dan nifas ni berbeza. Okey, dia untuk orang perempuan tau.
Darah haid dan nifas ni untuk perempuan. Ya, lelaki tak ada Jangan tanya-tanya tau. Kenapa perempuan je, lelaki tak ada. Okey. Lelaki ada apa? Lelaki keluar air mani setelah cukup apa? Cukup umur. Okey, macam mana tu? Okey, kita tengok Keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Okey. Darah haid ni bila seorang perempuan tu telah cukup umur. Okey, nak tahu dia tu cukup umur ke belum? Tanda ni ialah dia dah datang bulan, datang haid lah maksudnya. Maksudnya tiap-tiap bulan tu dia dah datang haid, dah keluar darah haid maksud Ustazah. Okey, dan nifas. Okey, nifas ni adalah darah juga, tetapi nifas ni untuk ibu yang melahirkan anak, melahirkan baby. Okey, kalau ibu yang melahirkan baby ni adalah keluar darah nifas. Dia tak keluar darah haid, dia keluar darah nifas. Kalau darah haid ni dia datang waktu bila? Bulan-bulan dia datang setiap bulan dia datang. Okey. Jadinya kalau datang hadas darah haid ni tak perlulah solat kan. Maksudnya diri kita tu, diri orang perempuan tak suci lah. Kerana kalau tak suci tak bolehlah tak bolehlah dirikan solat kan. Sebab kita dalam keadaan tak suci. Kemudian nifas pun sama kan. Kalau kita contoh macam ibu kita melahirkan baby, melahirkan adik kita. Ibu kita kan tak solat kan. Maksudnya keluarnya darah nifas. Okey. Itu adalah hadas besar. Maksudnya macam mana kalau kita nak solat? Okey, kalau kita nak solat, kita kena buat apa? Mandi wajib dahulu. Barulah kita, maksudnya mandi wajib tu kita bersuci lah. Kita bersuci dan niat apa semua mandi untuk sucikan diri, untuk nak buat ibadah kepada Allah. Itu adalah maksud bersuci. Kita mandi wajib kan. Okey, sama juga lelaki. Lelaki buat apa? Dia keluar air mani. Keluar air mani ni waktu bila? Sama juga macam perempuan, iaitu dia dah cukup umur. Kalau nak tahu lelaki tu dah cukup umur, nanti keluar air mani dia. Tetapi budak lelaki lah, orang lelaki lah yang rasa kan, perempuan kita tak tahu. Okey, keluarnya air mani. Sama juga kena mandi wajib, bersihkan diri apa semua, barulah kita tunaikan solat, barulah sah solat kita setelah kita bersuci. Okey, boleh faham? Boleh? Alright. Okey, boleh faham Nanti awak study balik Okey, sepadam Okey, itu yang pertama, syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua ialah suci tempat pakaian anggota badan dari najis yang tidak dimaafkan. Okey, itu yang kedua Ustazah tulis teruslah Okey, yang kedua. Yang ketiga apa? Menutup aurat. Lagi yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat, yakin masuk waktu. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Okey, Ustazah terang Yang kedua, suci tempat pakaian anggota badan dari najis yang tidak dimaafkan. Okey, maksud dia macam mana tu? Okey, kita nak solat, mestilah tempat yang kita nak solat tu apa?
mestilah tempat yang kita nak solat tu tempat yang bersih. Mestilah tempat tu tak kotor. Contoh, awak nak solat tepi longkang. Boleh ke? Kita dah tahu kan, longkang tu mestilah kotor, berbau, ada najis. Jadinya kita tak sah solat dekat situ. Kita kena pastikan tempat kita nak solat tu bersih dan selesa untuk kita nak solat. Jadi kita boleh fokus khusyuk nak solat. Okey. Lepas tu pakaian. Okey. Selain daripada tempat, pakaian kita pun kena bersih. Tak boleh kita pakai tu, kita dah tahu dah baju kita tu sangat-sangat kotor ataupun terlekat darah ke. Kita tak tahu kita duduk atas apa kan. Kadang-kadang terlekat najis ke, tai cicak ke kan. Lepas tu jadinya kita kena jaga kita punya pakaian sebelum kita nak solat. Kita kena yakin kita nak solat ni pastikan pakaian kita bersih, barulah kita boleh solat. Jadinya solat kita itu sah. Kalau kita tak yakin, baju aku ni okey ke tak ni, lebih baik tak payah solat lagi. Pastikan salin baju dulu, mandi, salin baju dulu, pakai baju lain, bersih-bersih semua, baru tunaikan solat. Kita dah yakin. Itu adalah syarat yang kedua. Maksudnya suci daripada tempat, pakaian. Seterusnya anggota badan. Sama juga, anggota badan kita mestilah bersih. Okey, contoh sebelum kita nak solat kan. Sebelum kita nak solat, kita kena cuci dulu, basuh tangan dulu, pastikan bersih. Maksudnya tak ada lah badan kita ni dah berpeluh-peluh, berlengas, kita rasa diri kita sendiri tak selesa. Macam mana kita nak solat kan? Kalau kita nak solat, mestilah kita kena selesa dulu. Okey, dah rasa selesa, dah rasa tenang dah. Itu bolehlah kita nak terus solat. Okey, boleh Dari najis yang tidak dimaafkan. Maksud najis yang tidak dimaafkan tu apa? Okey, maksudnya najis yang Ustaz sebut tadi itulah. Seperti najis anjing, najis babi. Itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Okey, boleh faham Okey, seterusnya menutup aurat. Okey, kita nak solat kan, mestilah kita nak menutup. Kita nak solat kan, mestilah kita kena menutup aurat. Okey, contoh kan. Okey, tengok pakaian ustazah kan. Okey, pakaian ustazah ni kalau macam ustazah tengok sendiri, okey, ustazah dah menutup aurat. Ustazah dah pakai baju labur dan tudung pun labur, menutup aurat. So boleh untuk kita nak teruskan solat, tapi kena pastikanlah baju yang ustazah pakai ni mestilah bersih, suci. Tak ada terkena tai ke, terkena darah ke, nanah ke. Mesti kena pastikan bersih. So boleh, maksudnya kalau tak pakai telekung pun boleh, janji kita pakaian kita tu dah menutup aurat. Tetapi kalau macam kita pakai baju biasa-biasa je kan, kita tak menutup aurat dengan sempurna. Okey, bolehlah kita pakai telekung. Sebab itulah perempuan diberi telekung untuk kita nak menunaikan ibadat supaya aurat kita terjaga. Kemudian yakin masuk waktu. Ini penting. Yakin masuk waktu. Okey. Tak bolehlah awak contoh waktu Zuhur 1.30. Tapi 1.29 awak cakap boleh seminit lagi, tak payahlah tunggu, boleh solat terus. Salah tak sah solat kita. Kena tunggu orang azan dulu, kena tunggu betul-betul masuk waktu dulu, baru boleh kita solat. Kena tunggu, dengar betul-betul. Orang dah azan ke? Macam tu. Kalau dengar betul-betul Allah pula. Kalau dengar betul orang azan, Allahu Akbar. Boleh dah. Barulah boleh ambil wuduk dan solat. Kalau tak masuk lagi waktu, tak boleh. Kalau solat juga tak salah solat. Maksudnya nanti kena solat lagi sekali. Itu adalah yakin masuk waktu. Okey. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Okey. Mestilah kita nak solat kena hadap ke arah kiblat, sebab kita nak hala tuju kita nak solat tu mestilah kena arah kiblat kan. Mana boleh ikut suka hati je. Merasa kiblat belah sini kan. Okey, contoh kiblat belah sini, tapi awak ikut suka hati je, awak nak sini ke, nak sini ke. Itu tak boleh Contoh kalau awak pergi mana-mana pun kan,
Awak pergi mall ke, dalam surau tu mesti ada tunjuk dah. Kiblat tu arah mana, arah mana, arah mana kan. Jadi awak kena perhatilah. Tak bolehlah solat ikut suka hati, tak boleh. Tak sah solat awak nanti. Nanti tak pasal-pasal kena solat lagi sekali. Sebab apa? Sebab solat yang mula-mula tadi tu memang dah tak sah. Sebab awak suka-suka hati je. Salah Okey, kita kena ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah ni. Okey. Itu adalah menghadap ke arah kiblat. Jadinya kita kena ikutlah menghadap ke arah kiblat, yakin bahawa kita dah dengar dah masuk waktu menutup aurat, suci tempat, pakaian, anggota badan dari najis yang tidak dimaafkan. Dan last sekali apa? Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, boleh faham ke? Boleh faham anak murid Ustazah? Okey, Ustazah doakan semoga anak murid Ustazah boleh faham apa yang Ustazah ajar hari ni, dekat depan ni. Nanti awak boleh tulislah dalam buku nota. Okey, boleh tulis, nanti boleh jadikan panduan. Okey? Okey, ingat syarat sah solat ada 5 perkara. InsyaAllah kita beramal dengan 5 perkara yang untuk solat kita tu menjadi sah. Okey, setakat itu saja pengajaran Ustazah pada hari ini. Semoga anak-anak Ustazah boleh faham apa yang Ustazah ajarkan pada hari ini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.